Hai, Assalamualaikum, selamat pagi. Anda bersama saya Mas Romalat dalam Sembang Podcast Nenas. Hari ini saya adalah pengacara pertama dijemput daripada minggu lepas dan dia kata tiba-tiba Diki ni, kita punya producer kata, okey Mas tolong ganti kita punya, sebab kita punya host bertukar-tukar. Tapi sebenarnya pengalaman hari ini adalah merupakan siri ketiga yang kita nak jemputkan berkenaan dengan tajuk yang kita akan bincangkan pada hari ini, iaitu bagaimana projek ladang Nenas, bagaimana projek ladang kontrak lahirkan usahawan Nenas. Dan bersama saya hari ini ada dua kita punya host yang mantap Bro Syek kita hari ni. Sehat Bro Syek Alhamdulillah. First time saya jumpa semua. Mas, ya. terkejut tu. Terkejut Dia punya gear tu masuk laju tengah terus. tiga. Sebab saya dengar tadi Mas naik motor masuk dalam ni. Naik motor tumpang rela awak. Kenapa sampai jadi naik motor ni? Okey, sebenarnya saya dari Johor datang tiba-tiba call time pukul 10. Kita pun hormat waktu orang yang tengah free bila. Jadi saya pun datang dari Johor, tiba-tiba jam kat depan. Saya cakap dengan dia tak boleh jadi ni. Memang kalau naik kereta ataupun bas ataupun tram ni pukul 12 baru masuk sini ni. Jadi saya cakap, saya tahan dia rela, cakap bang tolong hantar saya dekat ladang Nenas. Dia kata jauh tu. Boleh lah bang, tumpang tak pasal-pasal merempit Merempit. Merempit lah kita. Dan hari ini sebenarnya kita nak ada seorang wakil berkenaan dengan akan membincangkan tentang ladang Nenas daripada wakil Akina. Nama dia Encik Aiman Salma. Ya, saya. Selamat datang Encik Aiman. Assalamualaikum, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan nervous sangat. Mas Surah kekasih lama dalam Ramli. Sebenarnya hari ni kita nak sembang. Kita berada di laman Agrofood Nenas. Okay, dan hari ni kita siri yang ketiga dalam podcast Sembang Nenas. Dan hari ini memang kita nak fokus kepada kawan kita ni, saudara Salman ini, untuk berbincang tentang projek ladang kontrak. Muda lagi dah memang pengusaha ladang. Betul. Masya Allah. Kalau boleh minta Salman sikit, boleh cerita tak sikit latar belakang siapa Salman sebenarnya? Ramai penonton-penonton kita nak tahu. Betul. Okay, baik. Nama saya Muhammad Aiman Salman bin Abdul Razak. Saya daripada Kuala Rompin lah. Kuala Rompin, Pahang. So saya memang asal lahir pun memang di Pahang, membesar pun memang di Pahang. Dan sekarang ni bekerja di Pahang lah. Okey, nak tahu umur berapa Aman? Umur saya 29. Dah berkahwin dah? Sudah. Kira-kira berapa lama dah ni usahakan ladang Nenas ni? Saya dah 4 tahun lah. Ni tahun keempat. Tahun keempat. Pusingan kedua lah. So 4 tahun ni bersama dengan Akina. Ya, betul. Boleh kenalkan sikit Akina dan juga projek ladang kontrak ni. Okey. Apa benda ni? Orang banyak nak tahu. Saya tanam Nenas kat belakang rumah ni kira ladang kontrak ke? Tak kan? Macam mana nak dapat status ladang kontrak itu apa spek dia? Okey, apa saya apa tadi soalannya? Dia siapa Akina tu, apa bendanya? Okay. Relax man, relax man. Jangan nervous. Kita relax je. Aduh, tak biasa masuk TV. Ini tak Ini bukan TV man. Ini live podcast. Okey. Apa tu? Okey, Akina. Akina saya mula kenal dengan Akina ketika saya dapat satu iklan lah. Okey, dapat iklan berkaitan dengan pengambilan kontrak farmer masa tu. And then saya pun tanyalah apa benda ni kan. And then saya pergi cari lah, kita cari maklumat sikit apa semua. And then rupanya dia buka pengambilan untuk kontrak farmer bagi program Agropreneur Muda B40 lah di Kuala Rompin. Saya kata, ni tempat kita kan. So macam okey lah, kita pergi carilah. And then bila saya pergi jumpa, rupanya Akina ni adalah satu ladang, satu company yang mengusahakan Nenas sejak sekian lama lah. Saya difahamkan mereka sekarang ni yang menguruskan dah generasi ketiga tak silapnya. Family? Ya, family. Okay. Baik, sebelum tu kan saya nak tanya Jad Sauri. Kalau Bro Syek, kita tahu orang bertani ni kira ada minat. Nak tanya, cuba tanya. Minat ke tak ada sebenarnya? Apa sebenarnya yang menjadi motivasi untuk terlibat ni? Okey, saya ada plan ke nak buat Nenas atau macam mana? Okey, saya ni memang dah bekerja banyak benda lah. Jadi saya pernah bekerja di bahagian hospital masa COVID. And then saya pernah bekerja di kilang. And then dalam masa yang sama saya jumpa Nenas lah. So pada saya Nenas ni memang nice lah. Sebab apa? Saya sebenarnya sekejap. Habis benda lain berhenti? Yang kerja-kerja yang lain? Yang hospital tu saya kerja dengan company. So bila dah COVID kita pun COVID lah. Zaman pandemik Zaman pandemik. Sebab saya mula masuk pada tahun 21. Saya mula masuk 2020 saya masuk. Okey. And then ni dah 24 dah 4 tahun lah. Kemudian saya masa tu baru kenal lah, dapat panggilan ni dan saya pergi tengok Akina apa semua.
And then kita masa tu baru tahulah yang ada program ni. Dan program ni adalah untuk melahirkan usahawan NAS. Saya pun nak balik pada soalan tadi tu. Minat ke tak minat? Of course saya minat. Sebab dalam banyak-banyak benda yang saya buat setakat ni lah, saya nampak The NAS ni perkara yang sangat menarik lah untuk kita borakkan hari ni. Kita dengar pun menarik Dia sebut berkenaan dengan NAS ni kan. Ada orang kata perlukan modal dan sebagainya. Masa tu ada modal tak? Ataupun dah memang disediakan semuanya daripada Akina? Okey, sebenarnya di program ni apabila Akina dah set up satu program untuk melibatkan ni, so dia dah berbincang dengan lembaga NAS lah. Saya difahamkan dah dibincangkan oleh lembaga NAS dan telah berbincang juga dengan Agrobank, juga Kerajaan Negeri Pahang untuk menjayakan program ni lah. So program ni basically kita ada buat pinjaman lah dengan lembaga NAS. Dia melibatkan projek ladang kontrak ni dia berkonsepkan public private and community partnership. Yang diterapkan dalam ni lah. Geliat lidah tu. Sebab itu kena tengok handset. Kalau tak memang tak keluar perkataan tu. Dia keluar je Kalau tak memang tak keluar, dia kena tengok kat situ. Mantap Apa penglibatan Agrobank, kemudian lembaga dan juga Akina dengan projek ladang kontrak ni, dia macam mana dia berkaitan antara satu sama lain? Okey, pada saya dia adalah satu satu komponen yang sangat besar. Sebab Agrobank sediakan duit. Mantapnya. Lembaga NAS semua dah ada. Lembaga NAS bagi bantuan yang sangat padu lah. Of course lah dengan kita punya geran lah, everything apa semua. Kemudian Akina, kita nak buat NAS, kita basic tak ada tau. Kita orang ni bukan memang asal daripada background pernah tanam ke apa, memang zero, tak reti apa-apa. So Akina dia providekan proses pembelajaran dan dia mengajar kita. Maksudnya dia bukan kita boleh easy pergi tanam, tak. Kita semuanya melalui, bukan nak kata syllabus tu macam tinggi lah. Tapi dia ada, orang kata kita punya susunan dia lah, daripada asal buat tanah apa semua, kita mana reti. So Akina lah yang mengajar masa tu. Sebenarnya saya nak tahu latar belakang awak ni memang masa tu belajar ambil kos apa? Kita nak tahu kadang-kadang dia macam tiba-tiba pilot, tiba-tiba jadi ada saya ada jumpa seorang ni daripada pilot ketika COVID ni. Saya cerita pernah interview dia. Ketika COVID, seorang pilot tiba-tiba dah tak ada pekerjaan, hilang pekerjaan. 2 orang kawan baik ni mengusaha jagung. Jadi nampak tak lari bidang, tapi dia boleh berbuat. Maksudnya dan boleh berjaya. Boleh berjaya. Alhamdulillah. Okey. Kalau dengar saya pun kisah tu lebih kurang je. Pilot juga rupanya. Dalam diam dia. Saya sebenarnya belajar di USIM Negeri Sembilan. Nilai. Okey. Saya belajar dalam jurusan agama. Alamak. Al-Quran dan Sunnah. Ya Ustaz. Lepas tu ada seorang lagi ustaz tu, Mas. Sebab saya pegang kata-kata prof saya. Dia kata, Aiman, you belajar agama, tak semestinya you masuk dalam bidang agama. You boleh masuk bidang lain and then you provide, you amalkan nilai agama dalam tu. So itu yang saya buat lah. Dan saya pula minat tanaman dan minat nanas. Memang minat. Mungkin tak pernah try kot jus nanas yang padu. Lepas ni dia tak bagi rasa siap. Saya nak minta Salman bantu kita sikit untuk ulas sikit. Actually public, private and community partnership. Maknanya kat sini, kalau daripada apa yang Salman bagi tahu, public itu ialah lembaga NAS dan sebagainya lah. Kemudian private itu ialah Akina. Ya betul. So Aiman ni masuk dalam kategori community tu. Community, ya betul. So ketiga-tiga ni jadi partnership dan menggerakkan program ni. Okey. Ya betul. So maksudnya dalam tempoh pembelajaran, tadi ada kata ada kursus dan sebagainya. Berapa lama tempoh untuk belajar dan untuk terus apply? Sebab kita tahu dalam keadaan tak bekerja, COVID dan sebagainya, mungkin kita perlukan. Masa tu dah berkahwin ke belum masa COVID? Saya kahwin 21. So masa tu dah start dengan ladang ni Dah. So masa tu mungkin kehidupan orang kata takutlah nak start projek kan. Yes, betul. Business, risiko yang tak dijangka. Tapi kan? masalahnya kalau kita tengok kat sini nampak macam bahagia sangat. Ada setengah orang nak melontar ke kawasan bisnes ni bukan mudah tau. Lagi-lagi nak bertani, tiba-tiba ada babi sondol ke kan. Betul ladang. Kita terbebas pula. Tapi betul real lah. So maksudnya dengan haiwan-haiwan yang makan orang kata tanaman dan sebagainya. Jadi macam mana sebenarnya Aiman terus orang kata boleh terus ke hadapan? Adakah dengan support sistem yang ada dengan bantuan kerajaan, swasta dan sebagainya? Okey. Nak menjawab soalan tu tadi, pada saya memang betul lah. Sebab yang pertama, bila kita buat bisnes, apa yang dicakap oleh Mas tadi memang betul lah. Benda tu semuanya berlaku dan ada serangan-serangan yang lebih teruk lagi kan. Tapi pertama kita kena faham lah benda tu bisnes. Bila bisnes ni kita memang akan ada loss and profit. Dan dalam masa benda tu kita prepare mental. Dan benda tu dia jadi kurang, kita rasa macam beban
Sebab apa ni lah, support daripada itu lembaga Nenas, everything. Sekejap, Salman. Kita panggil community. Maknanya adakah selain daripada Salman, Salman ke Aiman? Aiman. Aku cakap Dua-dua. tadi aku Aiman. Tiba-tiba Salman. Aiman Jangan Salman Han pula tiba. Aiman bin Salman. Bukan, Aiman Salman bin Abdul Aiman Razak. Salman bin Abdul Razak. Boleh lah. Dua-dua nama saya. Boleh. Dua-dua Tak nama. masalah lah. Tak masalah. Tak ada hal. Okay, so maknanya Aiman ni sekali sebagai community. So maknanya bukan Aiman seorang atau macam mana? Okey, betul. Dalam projek ni? Dalam projek ni sekarang ni kita dah capai sampai 30 orang sebenarnya. Wow, ramai Dan tu. saya yang ke 11. Untuk second batch. Dia ada batch pertama ada 10, batch kedua ada lebih kurang 10, batch ketiga 10. Untuk mengusahakan tanaman berapa ekar? Tanaman seluas 5 ekar. Besar tu nama Ya. Seorang 5 ekar seorang. Satu orang 5 ekar. Tapi yelah kita sebab kita dapat support sistem yang okey, so benda tu dia tak jadi beban lah. Jadi kalau kita tengok kan macam mana keadaan support sistem yang ada. Jadi untuk penjualan tu pula macam mana Aiman? Adakah ia orang kata dapat sambutan yang banyak dan memberansangkan berkenaan dengan tanaman nenas ni macam mana? Okey, yang saya tahulah bukan saya tahu sebab saya memang ada kat sana pun. Saya tak tahu. Kita boleh tahu. Sebab so far saya tengok tanaman yang mana buah yang penghasilan yang kita dah keluar setakat ni semuanya dijual lah. Banyaknya dijual lah. Kalau ada damage pun persennya sangat sikit lah. Dan saya sendiri pun penjual. Sebenarnya benda tu menarik untuk kita sembangkan. Mana sebelum di Akina ni sebenarnya di program peladang kontrak ni dia selama 6 tahun. Okay. So 2 tahun untuk pusingan pertama ni memang kita fokus on ladang farm. Kita tanam, kita buatlah baja. Lepas tu kita tengok dia punya jadual, kita belajar ini sukatan dia berapa, lepas tu macam mana nak, kalau ada penyakit macam mana nak handle, kalau ada serangan macam mana nak handle, semua tu kita buat dengan Akina lah. So habis untuk pusingan pertama, kita masuk pusingan kedua. So pusingan kedua ni bila kita dah faham, kita just apply. Kemudian lepas tu apa nilai tambah yang ada? Saya dengan ada beberapa tim lagi, kita orang di kalangan CF ni, kita buat jualan. CF apa CF? Contract farmer. Contract farmer. Contract farmer sebab kita biasa sebut CF kan. Jadi kat sini peladang kontrak jadi macam pelik kan bagi dia. CF. Ni macam nak minta kelulusan bangunan. Kok mana datang bangunan ni? Okey. CF tu contract farmer. Okey, kalau kita tengok kan tadi kata boleh menjual sebagainya. Sebenarnya untuk orang luar macam kita yang tak tahu tanaman, berapa lama sebenarnya untuk proses tuai untuk dia terus menjadi hasil tu? Normal 15 bulan lah. 15 bulan. 15 bulan untuk buat buah. Tapi rekod dekat tempat saya setakat ni kita ada 30 orang ladang kontrak kan. Kita ada 30 yang so far yang dah berjaya buat 2 orang lah. Kita buat 10 bulan sahaja. Dia ringkaskan mesti ada sistem bacaan. Mas, untuk pengetahuan Mas juga, nampak Mas banyak tak tahu pasal nenas ni. Banyak tak tahu. Tak adalah dia invite saya. Ada kekosongan tak CF di sana? Ada, boleh masuk tak ada. Apa ya? Nenas kita di Malaysia ada 16 variety. Dan variety yang ditanam di ladang kontrak Akina ni apa variety? MD2. MD2 ni yang memang banyak yang orang premium jual. lah. Manis manis. Kira kalau macam durian tu lebih kurang macam Musang King, Black Thorn lah. Manis. Sekarang bau dia pun dah. Betul. Dia ada bau kan? Dia ada bau Dia ada bau Jangan aroma dia. Lagi tangan senyap-senyap ambil pula Kau masuk nak bulan. kau nak makan jap. Satu orang CF akan menguruskan 5 ekar. Ya betul. Maknanya 5 ekar darab 30 CF. Ya betul. So maknanya 5, 10, 15. Ada 1,500. Yang 15,000. bukan. 15 Ekar. kali 15 10 150 450. Semua tu tanah Okey, ya, ladang betul. kat situ lah. Semua ladang dekat rumah Ya, tu. tempat yang Lokasi sama. di mana lokasi? Lokasi di Pekoti Timur. Dia dekat dengan Risda lah kalau tahu jalan nak ke Selancar. Okey. Sebenarnya program ni dah lama ke apa sebenarnya? Dia bermula pada tahun 2019. Okey, Tapi, kau kiranya antara batch yang pertama jugalah. Saya batch yang kedua. Okey. Yang pertama tu ada 10 orang. So dia orang bermula lebih kurang pada tahun sebelum Covid tahun 2019 tu lah. Boleh saya tahu tak macam pendapatan ni kalau orang nak involve dalam bisnes, mungkin takut dengan satu lagi berkenaan dengan takut down dan sebagainya, bisnes tak menjadi dan sebagainya. Tapi dalam masa yang sama, saya tengok kat sini ada yang tulis berkenaan dengan pendapatan tu. Sebenarnya lumayan juga. Mungkin ramai orang nak cuba tapi takut-takut. Bagaimana tu Aiman? Mungkin boleh kongsi. Mas, saya rasa masa sangat mencemburui. Oh, yelah. Dia cemburu kat Mas lah. Banyak cakap dia. Banyak nak tanya ni. Jadi saya ingat
kita berhenti dulu. Boleh, kita break sekejap boleh. untuk kita sambung. Tapi sebelum tu kita nak ajak semua yang berada di luar sana untuk terus datang ke Maib Serdang ini untuk Maha 2024 dan jangan lupa datang melawat ke laman Agrofood Nenas kita. Kita sambung sekejap lagi dalam podcast Sembang Nenas. Let's go. Alright, jom. Hai, Assalamualaikum. Selamat petang. Kita berada di Pusat Informasi Nanas. Di sini kita nampak proses kuih tart nanas. Di dalam Pusat Informasi Nanas ini ada bermacam-macam, ya, bermacam-macam hasil daripada nanas, sama ada kuih, minuman atau lebih meranjatkan lagi ada lipstick, kan, ada berbagai-bagai lagi kosmetik wanita. Jom ikut saya, kita jalan. Sedap. Sedap tu. Sedap. Dia rasa sebab tak nanas ni dia tak payah manis sangat gula tu. Kan? Dia rasa manis nanas tu ada. Rasa kan? Itu cara dia. Ni nanas jam dia tu buat sendiri ke macam mana? Kita cuba tak ada kaki tangan nak buat. Cuma beli, kita buat sendiri. Yalah, sekarang proses gitu. Panas ni. Panas lagi. Panas lagi. Ada 24 biji. Berapa harga tu? Kalau RM20, 24 biji. Wah. Berbaloi. Panas lagi tu. Assalamualaikum. Ya. Wow, nampak macam-macam ni. Ya, macam-macam ada. Oleh kerana kita base pada nanas, ada tak? Kek nanas? Ada. Untuk kek lapis, kita ada kek lapis nanas, tapak kuda nanas dan banjero nanas. Banjero ni mesti jarang dengar kan? Ya. Dia sebenarnya dia macam kek gulung. Dalam ni dia ada vanila. Dia ada krim vanila. Kalau nak rasa, kita ada free taster. Untuk siapa yang datang sini ada free taster. Ya ke? Ya, ini banjero nanas dan kek lapis nanas. Boleh kita try. Yang ni lain lah ya. Ini yang khusus nanas ya. Ya, betul. Alamak, nanti saya terpakai pula ni. Sekejap. Ni boleh ganti ya. Ni. Boleh. Dia lagi sedap kalau nak makan kek lapis ni kena makan sejuk. Oh, sejuk macam ni? Sejuk macam tu baru sedap. Yang tadi tu tak nanas, kita makan panas-panas sedap. Kalau yang ni kek lapis makan sejuk baru sedap. Ini banjero nanas. Ustaz? Dia moist tau. Dia buat. Oh ni memang sedap. Kalau nak dapatkan selepas Maha, korang boleh ke TikTok shop kita, Kek Lapis by Wairah. Dekat situ kita ada boleh post dekat background, korang boleh dapatkan juga. Okey. Kat mana ni asalnya? Asalnya kita dekat Johor. Batu Pahat. Batu Pahat. Okay. Batu Pahat. Okey. Okey. Sekarang kita nak sambung lagi ni. Kita nak sambung lagi tadi tentang berkenaan dengan pendapatan, bagaimana Akina menjayakan program dan menjayakan, orang kata, bagaimana nak melahirkan usahawan-usahawan yang boleh berjaya dalam bidang pertanian. Jadi soalan tadi saya banyak nak tanya berkenaan dengan pendapatan. Nampak macam nak tanya banyak benda tu. Betul. Mas, sebenarnya kita nak minta supaya kawan kita Aiman Salman ni Dia sebut nama benda. Lala dia sebut benda. Sebenarnya macam mana betul-betul, kalau boleh Aiman ceritakan model contract farming yang dibuat antara Akina, Lembaga Nenas dan juga pekebun-pekebun muda sebagai contract farmer ni. Apa model dia? Apa bantuan kewangan yang disalurkan? Agrobank juga saya Ya, betul. Boleh cerita sikit tak? Berapa Boleh amount yang tak terima ada. Okey, dia cerita daripada mula lah. Kita mula daripada awal lah. Okay. So bila kita dapat program ni, kita tahu program ni, so kita pun tertanya-tanya lah apa benda ni kan. And then kita pergi, and then kita ada interview. Kita ada sesi taklimat dulu lah. So dalam taklimat tu dia akan bagi tahu everything. Kemudian dia akan bagi tahu yang program ni didanai oleh Agrobank sebanyak 280,000. Wow. Untuk selama 6 tahun. So kalau kita kira-kira dalam sebulan 4,000 juga macam tu Desh? Actually bukanlah 6 tahun, selama 2 pusingan. 2 pusingan. Sebab pembayaran kita orang dia pecah kepada dua. Mana pusingan pertama kena bayar 150,000. Okey. 130. And then second 150. So habislah 2 pusingan kita. Pusingan ni maknanya cycle tanaman nanas. Ya. Maknanya 14 bulan kali 2.
Ya betul. Okey. Sebab dia tak, walau contoh kalau dia bagi loan kepada personal loan ke apa, so Betul. you kena bayar bulan-bulan satu amount yang besar. So macam mana kita nak bayar kontrak farmer ni, peladang kontrak ni nak bayar sedangkan kita tak ada hasil tuaian. So that's why masa dalam taklimat tu Agrobank bagi penerangan yang setiap bulan tu makna dia buat macam moratorium lah masa Covid tu hari. So sampai satu tempoh, contoh dah cukup 15 bulan kita tuaian kan. Habis tuaian 1 bulan untuk 2 bulan untuk proses kita nak jual, petik everything apa semua. So kita, habis dia settle benda tu, so kita kena bayar. Sebanyak 150,000. Okey. Okey, Man, tadi Mas ada buat kira-kira tadi tu. Lebih kurang sebulan. Dalam 4,000 macam tu ada? Ada. Ke lebih lagi sebab boleh menjual dia dah gelak tu Dia macam tak nak sebut apa dia dapat tu. Dia dah gelak tu dia macam maksudnya untunglah kita sebut berkenaan dengan peluang pekerjaan Brosyuk. Tadi kita ada berbincang berkenaan dengan sebenarnya program ini bagus supaya melantik orang-orang golongan muda ni untuk bertani dan memberi kepada Malaysia juga. Kalau kita lihat, kita boleh mengurangkan pasaran buruh-buruh pekerja asing. Kalau kita sebelum Jadi ni peluang pekerjaan, Mas. Ya, betul. Peluang pekerjaan. Maksudnya benda ni tak adalah alasan untuk orang kat luar sana yang graduate. Mungkin awak pun graduate daripada agama. Ya, tapi betul. boleh je jadi petani dan peladang. Jadi tak ada alasan. Selalunya macam tu orang yang malas lah Maksudnya ataupun memberi alasan tak ada peluang. Jadi sebenarnya peluang ada, Bro Sheikh, betul tak? Betul. Mungkin boleh ceritakan sedikit berkenaan dengan peluang yang ada ni dan sepatutnya orang-orang kat luar sana yang minat bertani boleh menyertai this program. Okey, pada yang contoh kalau yang tak memahami lah di konsep dia kita nak tanam nenas ni, kita bukan bekerja office hour tau. 8-5. Sebab tanaman ni yang pada saya lah, saya pun ada go through juga 2-3 tanaman yang lain, tapi pada saya nenas ni yang sangat orang kata apa, relax lah. Okey. Relax Sebab kita akan kerja Saya contoh let's say sebab nenas actually waktu siang dia tidur. So kalau saya nak tanya Mas, kalau Mas tengah tidur orang kacau, apa Mas buat? Marah. Betul. Sebabnya dia punya konsep nenas kan. Dan pokok nenas ataupun daun nenas dia akan makan banyak pada waktu malam. Pada waktu siang ni dia akan tidur dan rehat. So kalau kita kacau dia dengan pada masa yang panas lah, actually masa yang panas. So kalau kita kacau dia pada masa tu, dia akan sedikit sebanyak mengganggu pertumbuhan pokok. Merajuk. That's why Maknanya nak kacau dia bila? kita orang akan kerja pagi. Awal pagi. Yes. Pagi. So waktu belum panas terik. Ya betul. Sampai pukul 10 kita akan off. Lepas tu pantau je. Lepas tu kita orang akan tengok ladang yang penuh dengan kecantikan tu. Ya Allah. Terus rasa macam mana nak join Ladang nenas ni tidak dia panggil kanopi kan. Pokoknya rendah-rendah. Ya betul. Habis tu habislah kulit kita. Sebab tu kita berbeza. Sebab itu kita berbeza. Sebab tu ini bukti lah ni kita buat kerja. Tapi biar hitam janji kaya Ya betul. Dia tak hitam Mas. janji kaya. Ada yang trademark sebelum ni. Kalau dia dapat 4,000 daripada penanaman nenas Betul. pada ladang kontrak, sebenarnya even better than undergraduate yang Ya, boleh betul. nak bekerja kadang-kadang tak dapat angka 4,000 ni. Betul. Okey, soalan saya, selepas 6 tahun kontrak tersebut habis, apa seterusnya? Dapat balik ladang tu sepenuh milik atau bagaimana? Okey, untuk selepas habis 6 tahun ni kita ada 2 pilihan. Ada 3 lah. Okey. Pertamanya kita Akina dia akan offer kita untuk tambah lagi. So you boleh buat lagi. Maknanya tambah kontrak? Ya betul. Okey. Untuk extend lagi 6 tahun. So tambah lagi pendapatan yang bagi 280 tu, betul tak? Ya betul. Okey. Kita back to basic lah balik semula. Okey. Kita buat loan everything. Okey. Itu pilihan pertama. Pilihan pertama. Lagi dua? Yang kedua, kita boleh keluar sebab kita kan dah ada orang kata dah ada ilmu lah. Ilmu. Ada pengalaman. So kita open, Akina pun ada cakap dia kata kalau you dah habis program kat sini, you nak keluar you buat sendiri. Kita akan support you. Baguslah. Dia akan support dari segi apa? Pertama knowledge lah. Kalau yelah kita pun baru 6 tahun bandingkan dia orang yang dah berpuluh tahun Jadi kita pun tak adalah pandai everything, tapi dia akan support. And then yang keduanya dari segi penjualan lah. Let's say kalau kita tak boleh nak jual buah, sebabnya kita pun saya ada borak tau dengan Lembaga Nenas Pahang. Kita ada banyak buat discussion dengan dia orang. Dia kata antara masalah utama perkebun kecil ni apa? Dia boleh buat nenas, dia boleh tanam, dia boleh hasilkan nenas yang berkualiti. Tapi problem dia apa? Tak boleh nak jual. So dekat Akina ni, sebab tu kata program ni pada saya bagus lah. Memang bagus. Sebab apa? Even pengiraan, tarikh bila nak keluar. Sebab nenas ni, sebab dia kebanyakannya based on calculation.
So lepas je kita hormon 100 berapa hari 140 hari, lepas tu buah akan inilah Dia boleh. tidak bermusim kan. So Once kita tanam, kita hormon, kita boleh jangka bila buah akan keluar. so pada saya tu kata benda ni seronok sebab dia pada saya lah, benda ni macam ibarat kita menjaga seorang budak daripada kecil. Kalau budak tu daripada kecil kita bagi makan banyak sangat, apa jadi? Diabetes. Obesity. Obes. Oh, tak boleh bagi makan banyak lah. So kita dia ada timing yang perfect untuk kita bagi makan. Contoh lepas tanam berapa lama kita nak kena baja. So timing tu dia ada prime-nya time tau. Maksudnya dah dual, all dah stated dah. Follow je. Follow. And then kita kalau ada perubahan tu kita based on ground lah. So plot ni tak mungkin sama dengan sana. Macam tu. So Okey, tadi ada dua pilihan. Pilihan yang ketiga, yang pertama keluar dan buat sendiri. Yang kedua stay. keluar stay dan sambung. Yang ketiga yang ketiga keluar dan buat dia lain. Dia sebab apa tau? Benda ni kenapa saya letak juga option yang ketiga tu. Ada juga Sebab bukan semua orang minat buat nanas. Okey. Sebab sawit macam Bro Syek cakap sawit kalau kita buat benda tu kita boleh duduk berteduh kat bawah tau. Nanas ni memang tak ada. Walaupun dia besar nak keluar buah pun dia masih kat bawah. Kita kat masih berpanasan. Dia masih berpijak di bumi yang nyata. Ya, betul. Okey, saya nak tanya juga berkenaan dengan sebut pembiayaan dan sebagainya. Untuk proses alatan dan sebagainya, adakah semua pihak Akina akan sediakan? Bagaimana? Okey, sebenarnya Akina ni dia akan support juga kita dari segi dua perkara lah. Pertama missionary. Okey. Machinery Lah, maksudnya dari segi boom sprayernya macam dia lah, sebab di kawasan besar so kita tak boleh pakai manual. Kita akan pakai mesin boom spray lah. And then dengan benda-benda lain lah. Kemudiannya juga dari segi workers, pekerja pun Akina akan bagi. Maksudnya cuma kita ni ditugaskan dia macam ni tau. Sebenarnya dalam kontrak kita dia dah state tau dalam tu. Untuk pusingan pertama you mesti tanam berapa persen. Dia untuk apa? Untuk kontrak farmer ni still touch on the ground. Maksudnya dia tak ada lah bagi kau tanah gini tak apa, kau duduk relax, kau balik kau tidur. Biar kita orang yang buat. Tak. Dia nak juga kita get involved. Untuk pengetahuan saya dengan ada kontrak farmer ni lah. Kontrak farmer ni kita orang kalau contoh let's say kita kena spray pada waktu malam. Sebabnya malam masa dia tengah malam bekerja, masa dia makan. berjaga. Okay, so kita buat, sebab bila kita buat sprayer ni kita tak melibatkan ramai pekerja sebab kita pakai boom spray apa semua kan. So even malam ke pagi ke kontrak farmer ni still akan ada untuk memastikan ataupun memantau perjalanan program yang pada hari itu dijalankan dengan baik. Untuk awal-awal. The whole cycle. I see. So maksudnya malam pun kena pantau juga. Yeah. Cumanya siang tu Jadi macam banyak kerja. duration. Tadi dengar macam sikit. Tadi macam sikit. Tapi dia sikit tau. Dia macam ni. Saya dah hafal dah. Awal pagi sampai pukul 10. Lepas tu kau tengok je lah. Pantau. Lepas tu malam pula betul. Okay. Bagi makan. Saya nak tanya. Bro Syek dengan Mas kena jawab soalan ni. Oi, Alamak. dia pula Okey. kita ni. Okey, saya nak tanya. Seminggu 2 kali kerja. 2 hari saja bekerja. Susah ke senang? Senang. Nampak senang. So itulah nanas. Yang lain pantau. Yang lain pantau je. Okey. Maksudnya kita pastikan benda tu berjalan dengan baik. Kita kan ada jadual. So jadual tu Follow je, Bro Syek. kita pastikan SOP benda dah berjalan. ada. Ya betul. SOP dah Kita ada. jalankan benda tu dengan baik, so hasilnya akan insya-Allah akan. Okey, para penonton, anda bersama dengan kita dengan saudara Aiman Salman bin Abdul Razak. Ya betul. Betul kali ni aku sebut Panjang Okey. Muhammad kat depan tak sebut. Kita berbicara soal kontrak farmer dalam pertanian nenas. Yep. Dan kita melihat model yang dijalankan oleh Akina untuk kontrak farmers mereka di ladang Pekoti, Rompin, Pahang. Betul. Keluasan sebanyak 400 Sekarang dah 500 lah. lebih kurang 500 Lebih ekar kurang dengan lah, lebih 30 kurang. orang kontrak farmers dengan kontrak selama 6 tahun. 6 tahun Dengan bantuan. pembiayaan daripada Agrobank sebanyak 280,000 dengan pendapatan bulanan sebanyak 4,000. Pakcik kayo. Dan plus dia Plus apa tu lagi? yang tu 4,000 lebih lagi. Kat situ. Okey, so Tanam Nenas mengayakan kontrak farmers ni boleh diambil sebagai model dan kita berjumpa lagi selepas daripada ini. Untuk sesi yang berikutnya kita berehat dulu dalam podcast Sembang Nenas. Saya Zaimi Saleh daripada Seri Nanas Farm, pengeluar nanas jenama My Nanas. Kami berada di Maha 2024. Sila tonton podcast Sembang Nanas.
Okey, kembali kita dalam podcast Ladang Nenas. Tapi sebelum tu kita nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua penonton yang mendengar podcast kita bersama dengan saya rasa ramai peminat Encik Aiman. Dia bukan tunggu kita, ada Aiman, dia kata usahawan. Lebih-lebih lagi bila diceritakan pendapatan yang dia dapat. Ya, hati-hati sekarang ni bahaya. Ya, okay, saya sudah berkahwin. Alat berkahwin nak berapa? Nak masuk 2. Nak Bulan masuk 10 insya-Allah, doa-doakan. Ya, insya-Allah. Okey, sebelum tu saya nak teruskan dengan kita nak promote sikitlah berkenaan dengan laporan harian Maha 2024 ni. Kalau kita lihat sepanjang rekod semalam hingga semalam 17 September 2024 seramai berapa ramai 550,000 pengunjung yang telah datang ke Maha untuk menjayakan program-program ini. Kalau kita lihat, saya sebenarnya tadi masuk, ingatkan dekat Maha tu, Maha situ je lah dekat depan tu. Rupanya masuk ke depan ada ladang, macam-macam ladang. Jadi sepanjang UPM kita tengok kat Maps ni, semua tempat adalah tempat yang telah ditandai. Mas, Maha ni seluas 130 hektar. Dan penuh dengan aktiviti. Penuh dengan aktiviti. Masya Allah. Dan sebab kalau kita itulah datang tadi naik motor merempit. Merempit nak masuk sini je 10 minit. Tapi sebenarnya saya nak cerita sikit tentang pencapaian Maha pada tahun ini. Nilai jualan yang telah dilakukan sepanjang Maha, kita lihat pada semua keseluruhan adalah sebanyak 3.9 juta ringgit. Dan ini telah memberi peluang kepada peniaga, pengusaha dan juga peladang petani semua untuk orang kata mencapai pencapaian penjualan yang sangat tinggi lah. Banyak tu. Ramai sebab pengunjung pun ramai, orang pun dapat sambutan yang bagus. Saya difahamkan kita ada juga menandatangani MOU untuk dagangan antarabangsa. Betul. Dan berapa banyak MOU tu? Sebanyak 2.5 bilion ringgit MOU telah ditandatangani untuk penjualan import ekspor. Okey. Dan seramai 2,000 penyertaan usahawan dan pempamer dan pempamer. Dan berapa banyak Agrobank telah keluarkan dana sebanyak setakat semalam adalah sebanyak RM300,000 nilai transaksi dan jumlah transaksi itu sebanyak 16,000. Banyak ya? Banyak. Ya Allah. Dan kalau kita lihat laporan keseluruhan Maha berakhir pada 17 semalam, sebanyak 2.85 juta orang telah datang dan nilai jualan ia adalah sebanyak 21.2 juta ringgit. Ini memang. Jadi Mas, kita nak ajak mana-mana lagi rakyat Malaysia yang belum sampai ke Maha, sila beramai-ramai kerana kita berbaki hanya lagi 3 hari sahaja. Betul. Jadi sebahagian daripada mereka yang menyertai Maha datang ke Maha dan jangan lupa datang ke laman Agrofood Nenas. Boleh jumpa Encik Aiman. Okey, kita kembali kepada Aiman. Ya. Okey, kita nak tanya Aiman apa tadi kita nak tanya? Kita nak tanya berkenaan dengan ni. Pendapatan Nenas. Kenapa kita memilih Akina memilih Nenas? Yes. Tadi Aiman ada sebut Nenas MD2. So kenapa MD2? Dan kalau saya tahu tadi 30 CF tadi semua tu telah bercocok, orang kata menanam Nenas MD2. Kenapa MD2? Mengapa sebenarnya? MD2? Okey, yang pertamanya bila ni yang saya difahamkan lah di Pahang ni, kita disarankan untuk menanam MD2 di Pahang. Sebab apa yang saya dipahamkan ada 70% tak silap saya nenas yang tanam di Pahang ni adalah semuanya MD2 lah. 70%? Ya, dan saya actually baru je tengok benda ni sebab nak datang sini. Okey, saya tengok khasiat nenas ni sebenarnya sangat bagus untuk wanita. Dan lelaki of course lah sama lah. Tapi yang saya baca tu dia kata yang sangat bagus untuk wanita. Sebab apa? Pertama dia mencantikkan, memuluskan kulit. Ya betul. Dan kesan yang saya baca itu dia kata pengambilan nenas selama 3 bulan secara terus akan meningkatkan kesuburan wanita. Sebanyak enzim, dan saya juga difahamkan makan nenas yang banyak ni sangat bagus. Dan dia ada enzim bromelain. Yes. Dan sebenarnya saya suka nenas MD2 ni, bila makan dia tak ada rasa lidas kat lidah. Ya, dulu saya fobia makan nenas sebab bila kita makan dia ada rasa something lidas kat lidah. Ya. Tapi kalau MD2 so far saya makan tak ada lagi. Sebenarnya apa kelebihan selain daripada khasiat dia berkenaan dengan bagus untuk kecantikan? Saya mendengar juga sebenarnya nenas ni bagus untuk kanser. Jadi kalau kita lihat di China pun banyak pengambilan nenas ni memang antara yang tertinggi juga. Jadi bagaimana sebenarnya kita nak memberi kesedaran kepada orang Malaysia, makanlah produk lokal ni. Yang saya nampak lah, untuk rakyat Malaysia di luar sana ataupun kawan-kawan saya di luar sana, kita sebenarnya pengambilan nenas sangat bagus. Bagus untuk macam mana yang Mas bagi tahu berkaitan ada bagus untuk kanser, and then saya baca sendiri benda tu bagus untuk
kulit and everything. Sebenarnya pengambilan nanas tu sangat bagus lah. Dengan tadi Bro Syed cakap apa, ada Bromelain. bromelain, ya. Bromelain. Benda tu bagus. Dan pengambilan nanas ni pada saya, satu yang pertama macam masyarakat lah, dia tak lidas. Dia tak lidas. Dan sangat bagus untuk buat ya manis. Bendanya manis. Dan saya sebenarnya untuk maklumat lah Nanas madu, sebab kita sembang-sembang kan. Saya sebenarnya ada event juga di Rompin, ada Rompin Fest sekarang ni, dan saya jual buah nanas dan juga jus. So far saya rasa harian punya orang yang repeat. Kenal tak drama band? Okey. Dia punya drama 3 kali datang beli air sebab memang sedap. Tak, dia datang sebab Aiman. Tapi sebenarnya memang Mas, kalau kita lihat kepada data, especially selepas daripada post pandemic, Ya betul. lepas COVID, Betul. memang kesedaran masyarakat bukan sahaja di Malaysia tapi masyarakat dunia terhadap untuk konsum Ya, buah betul. segar, especially yang memiliki khasiat-khasiat tertentu seperti vitamin C, bromelain yang ada dalam nanas ni memang meningkat. Ya betul. So saya rasa itu pun menyumbang kepada faktor ramai orang nak Betul. kepada nanas. Dan MD2 ni memang terkenal sebagai Kemanisan. nanas yang manis untuk segmentasi dimakan segar. Ya, Sebab betul. tidak lidas tadi. Betul. Dan dia punya shelf life dia punya jangka hayat dia kalau untuk ekspor khususnya dia boleh tahan lebih lama. Oh, kalau berbanding dengan yang lain. Ya betul. I see. Saya kata kalau buah yang dia ada 16 variety, variety yang lain ni kalau hantar mungkin 3-4 hari dia akan mula berair. Tapi kalau MD2 ni dia boleh tahan berapa lama kalau kita hantar Kalau buat okey, ekspor? untuk sebabnya kita ada pengalaman ekspor. Dekat Kina ni kita ada ekspor lah. Last month saja rasa 4 kontainer, 5 kontainer. Ke mana? Okey, yang kita hantar ke Jepun, ke Korea. Banyak Jepun dengan Korea lah. Maksudnya memang mereka, sebab itulah kulit dia orang macam cantik. Perasan tak? Orang Jepun, Korea cantik putih. Sebab tu lah mungkin pemakanan. Dia kata bagus untuk kulit kan. So lepas ni kita kena makan nanas. Kena makan banyak. Dah lama hantar ke Jepun ni? Dah lama. Kita tahun ni adalah yang kedua. Sebelum ni kita dah pernah buat sekali lah. Kita pernah buat sekali. Kita pernah hantar dan dia orang repeat lah. Dan sekarang ni saya dipahamkan juga kita dah sign untuk setahun tak silap punya kontrak yang dia. Okey. So memang CF ini akan mengusahakan ladang pada masa yang sama untuk menyediakan produk-produk ataupun harvesting punya nanas ini untuk diekspor juga ke Ya Jepun betul. lah. Betul. Okey, tadi kita sebut berkenaan dengan pendapatan dan sebagainya. Betul. Tadi kalau kita lihat segmen Kejaya ini daripada segi kontrak CF ni dapat membantu juga membayar hutang-hutang seperti mungkin pembelajaran PTPTN dan sebagainya. Adakah ianya sangat membantu untuk golongan yang muda membayar all the commitment? Okey, bila saya join program ni, masa tu baru berkahwin lah. Tahun 21 saya dapat anak saya yang pertama. Okey. Saya dapat anak saya. So masa tu kita punya kewangan, kita tak rasa goyang lah. Sebabnya dengan income yang kita dapat tu, yelah should be kita dapat 4,000 sebulan ni. Itu memang tetap 4,000 tu? Dia akan ada kurang dengan lebih lah. Dia akan, tak, lebih tak mungkin Tapi lah. basically macam dia, tu lah dia akan sampai situ. angka dia. So untuk kita duduk di kawasan Rompin dengan tangga gaji macam tu, pada saya okey lah. Kos hari hidup macam Tak, tu saya okey kata lah. kalau kita undergraduate, kita baru Betul. lepasan ijazah 2,500 pun 3,000. betul. Itu standard. So 4,000 ni worst betul. untuk buat nanas ni lah. Ya. Sebenarnya pada saya, pada saya lah. Ada cerita-cerita menarik ke kawan-kawan yang Ada tak dia minat cakap, tahniah lah Man, sekarang dah jadi bos, jadi pengusaha ladang. Mesti ada punya. Dia ayat tu selalu saya dengar. Saya dah tahu dah. Selalu dengar. Tapi itulah saya nak cerita. Okey, kawan-kawan saya yang dalam yang CF ni lah, CF yang ada. Ada satu kawan saya, actually dia ni orang kata true story lah. Dia buat everything dekat Rompin, masa tu dah tak berjadi. So at last dia buat nanas. Okey. Dia buat nanas, dia should be maksudnya kalau dia kata okay, let's say nanas ni aku buat tak jadi juga, aku balik tempat aku lah. Aku dah tak boleh duduk sini lah. Dia orang mana? Dia orang Kedah. Oh, Kedah. So dia. dia buat nanas dan dia mula buat tanaman dengan tangga gaji tu lah, kos hari hidup tu 4,000 sebulan. And then selepas tu Akina bagi green light kat dia, kata kau jual lah nanas juga kan, kau pun bagus, boleh buat apa semua. And then dia buat 1 minggu 9 tan. Okey. Sebenarnya 1 minggu yang biasa berapa tan? Untuk satu orang, sebab dia kalau big company dia orang buat 60 sebulan, 60 tan sebulan.
So kalau untuk individu you boleh buat 9 tan seminggu Power. ni. Considered as Dia jual Considered as- satu minggu 9 tan. Ya. Dia mencari cari supplier sendirilah. Ya betul. Dia cari dia punya supplier sendiri. So dan saya sendiri and then kita buat last week no. Past 3 weeks kita buat 13 tan seminggu. Boleh saya tahu satu tan berapa? Kalau macam kelapa Ya. sawit dia tahu harga pasaran mungkin dalam satu tan 800, sebelum ni 1,400. So Dia sekarang dia macam dia mana? complicated sebab kita dia berbeza mengikut saiz Okey. dan dia berbeza mengikut sebabnya ada customer kita murah sikit, dia jual okey harga Yelah, standard. anggaran lah, Rata-rata anggaran lah, satu tan. anggaran. Pukul rata, kita pukul rata lah. Tak rugi tak untung gitu. Sales saya bulan lepas saja 50. Oh, 50,000 50,000. ni? Ya. Okey. Dia jangan buat terkejut lah. Tapi 50,000. itu sale lah. Sale lah. Dah tolak semua Tolak. kos. Dah belum. Itu belum. Itu orang kata kasar. Kasar, insyaAllah memang boleh berbuat. Sebab saya tak jumpa lagi lah nenas yang harga dia jatuh. Tak ada lagi lah. Saya nak tanya ni, kalau tolak-tolak dapat berapa ni? Kalau dia nak ceritakan Nak masuk ke sikit. boleh? Okeylah, bagi hint sikit lah. Boleh dapat berapa bulan-bulan? Dia kalau Dah ada gelak tadi. dia time ada buah okey lah, kita syok lah. Kita boleh buat jual. Tapi time kita dia akan ada masa jugalah yang kita akan potong buah. So 7-8. Lebih daripada 4,000 Lebih yang daripada diceritakan. sebab tu tadi dia gelakkan So, kita. sudah termasuk 4,000 ke? Dah termasuk lah. Maksudnya macam ni. Tadi saya concludekan Eh. berkenaan dengan pendapatan tadi. Mungkin 50,000 dah tolak-tolak mungkin dah dapat dalam 10,000 lah. 10,000 lah. Ah. Jadi kena berjimat dan simpan. Sekiranya sesi tuaian berlaku, jadi tak adalah hasil Sebab jualan. kita difahamkan tadi, dia bukannya setiap bulan kan? Ya betul. Dia first cycle 14 bulan. Saya nak bagi sikit ni lah untuk orang-orang kat luar sana yang rasa macam you buat nanas ni tak boleh lah, tak boleh pergi lah. Ni saya bagi tahu. 1 ekar, actually dia 1 ekar 25,000 kita tanam. 25,000 pokok. Saya kira sekejap. Dia ada Kira kira mas. Kira mas. Aku suka bab kira ni. Kejap lambat pula dia nak keluar. Berapa tadi? Okey, 1 ekar dia 1 Okey. ekar 25,000. Okey, 25,000. So ada one block saja. Ada 5 ekar kan? Tak ni saya nak cerita true story dia lah. Okey. Satu ekar dia 25,000 pokok. Actually yang baru tuai baru ni ada 16,000 Pokok. ribu. Tapi sorry saya terpaksa cerita sikit lah. Nak bagi Cerita dah semangat semua orang kat tahu orang. bagus. Okay, saya buat tu satu blok je. Satu blok je yang saya buat tu, maksudnya yang baru harvest lah. Okay, and then satu blok tu dia ada 16,000 pokok. Okay, dia tak 17,000 pokok. So yang berhasil 16 dekat 80 lebih persen lah. So saya buat jualan, saya dapat saja 24 tan. 24 tan kira. 24 tan daripada 16. So lebih kurang jatuh 1.5 lah kilo. Satu biji. Satu biji. Okey. Dan jualan saya masa tu saya dapat 43,000. Tu Untuk hasil. untuk yang nilai yang tak sampai 1 ekar pun. Bukan 1 ekar, satu plot. Satu plot sahaja. Ya, betul. So should be kalau 5 ekar tu kita boleh achieve lah 300,000 sepatutnya lah. So, Ini daripada- memang patutlah dah penghujung-penghujung ni ceritalah kelebihan dia mungkin Bro Syad. Yes, betul. Kalau boleh bagi semangat sikit kepada Orang-orang- pendengar di luar sana Betul. untuk menanam nanas. So, apa nasihat-nasihat yang nak diberikan oleh Aiman kepada Okey, pendengar di luar sana? nasihat saya bukan nasihat lah, ini kita perkongsian kita lah. Perkongsian, yes. Pada saya tanaman tidak merugikan. Berbakti kepada tanah ni tidak merugikan lah. Sebab bila kita buat tanaman, memang betul dalam perniagaan ada untung ada rugi. Dalam perniagaan ada untung ada rugi. Tetapi sekiranya kita pandai menguruskan dengan baik, insya-Allah perkara tu tidak akan rugi. Sebagai contoh saya buat di Akina lah. Should be benda tu pada saya okey dan tak ada masalah lah. Jadi saya sangat menyarankan kepada orang di luar sana, siapa yang ada niat nak tanam nanas, teruskan niat tu. Jangan sekadar niat, terus jalan je. Sebab kalau you tak boleh jual, you jangan takut, cari saya. Saya akan jual. Saya boleh juga. Saya nak jadi penjualan kedua boleh? Ada kontak Dia akan buka company jadi CF kepada Ya. Aiman. Saya Kita tukar doakan. dua je. Kita doakan Aiman Pep Jaya. So, Okay. kalau boleh cerita sikit lagi sebelum kita tutup ni berkaitan dengan ladang kontrak ni untuk peluang-peluang kepada pengusaha dan sebagainya. Okey, untuk ladang kontrak ni maknanya saya Akina juga ada masih lagi, kalau tak silap saya masih buka lagi untuk pengambilan baru untuk join. Jadi siapa yang tak tahu boleh dapatkan nanti mungkin boleh contact lah lembaga nanas Pahang ke untuk dapatkan maklumat berkaitan dengan Akina kalau nak mengikuti program itulah. Yang keduanya sekiranya ada mana-mana company ataupun
yang pemain big players lah yang boleh buat konsep konsep peladang kontrak ni actually sangat bagus lah sebab kita lebih membesarkan lagi kawasan pertama. Sebabnya yang kita dah dengar ada banyak-banyak big player kat Malaysia ni yang buat nenas ni, sampai sekarang pun sebenarnya buah yang dikeluarkan masih tidak dapat mencukupi tidak dapat cukup untuk permintaan kita dalam negara bukan luar, dalam negara sahaja. Luar belum lagi Luar belum lagi. Luar YB Menteri Pertanian kata 4,000 kontena permintaan ekspor. Kita hanya mampu membekalkan 800 kontena sahaja. Ya, betul. Banyak lagi peluang. Sebab tu sebab saya pernah borak dengan lembaga nenas, dia saya pernah dengar dia kata nenas MD2 ni dia masih valid untuk 50 tahun lagi. So cepat-cepat kita semua masa ni kita nak pulun. Okay, abang semua yang mendengar ni nak join tak? Lepas ni confirm, lepas ni dia sign. Dia tanya macam mana nak dapat gambar orang tu? Atau direct dengan Akina ke macam mana? Boleh search Akina pertama, yang keduanya ataupun boleh tanya kepada lembaga perindustrian nenas Malaysia. Malaysia. Okey, Mas. Macam mana? Okey, menarik. Dia rasa macam nak berbuat tu, insya-Allah ada berusaha Okey. So itu dia tuan-tuan dan para pendengar sekalian, bersama saya dan Mas kita menemu ramah saudara Muhammad Aiman Salman bin Abdul Razak. Ya, betul. Kita beri tepukan dan ucapan terima kasih kepada Aiman yang bersama-sama dengan kita. Dan kepada anda di luar sana yang berminat untuk menyertai tanaman nenas, mendaftar sebagai pekebun di Lembaga Nenas, dan ada pelbagai konsep penanaman, antaranya ialah ladang kontrak seperti mana yang dibuat, melibatkan private, melibatkan agensi kerajaan dan juga community yang ada di sekeliling anda. Jadi terima kasih kerana bersama-sama dengan kita, Mas. Ada apa-apa nak promote apa ke? Tak adalah, saya rasa dia telah menyuntik semangat supaya terus untuk berbuat, dan mungkin selepas ini akan, bila orang dengar dia tahu adanya CF ini mencari orang kata kontrak yang baru berkenaan dengan pertanian dan sebagainya, mungkin akan ramai lagi yang dengar dan cuba untuk berbuat. Sebab kita selain kita memberi sokongan kepada kita punya keluarga, dalam masa yang sama kita telah memberi input kepada orang kata support kepada negara juga dan juga komuniti. Yes. Okey, kita akan ada banyak lagi podcast pada siri-siri yang akan datang. Terus bersama-sama dengan kami dan stay tune untuk terus sehingga ke akhirnya bersama-sama dengan kita dalam podcast Sembang Nenas. Ya. Jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.